Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum and good morning everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Korang still quarantine ke? Quarantine sampai hari apa? Korang still quarantine? Maaf. Sampai hari Gitu. apa? Sampai hari apa? Seminggu. Seminggu sampai hari? Sampai minggu depan lah Sebab saya nak bagi buku ni, buku nota. Seminggu ni tu. Hari Ahad tu. Hari Ahad. Okay, so nanti hari Isnin lah saya bagi buku nota, okay? Buku nota dah siap dah sebenarnya. Okay. So, okay, kita boleh tak kita start hari ni? Kita terus start Boleh. Okay, so hari ni macam saya announce dekat Telegram, kita ada, malam ni kita ada UPS. So kita akan buat revision sikit, mungkin dalam 15 minit ataupun 20 minit macam tu. Kemudian kita akan bincang latihan yang hari tu kita hantar. Okay, ada 3 orang dia yang hantar punya. Okay, yang lain nanti hantar kemudian, okay. And then lepas tu kita akan masuk chapter 2. Okay, so first of all hari ni kita akan tengok, kita akan buat revision chapter 1. Okay, chapter 1 apa yang kita kena faham ialah molecular formula dengan structural formula. Okay, molecular formula ialah contoh kita ada H2O. H2O ini ialah dia punya molecular formula. Maksudnya kita tahu dalam ini ada berapa H, ada berapa O. Okay, but structural formula ni dia ada bentuknya mesti tunjuk bonded dengan siapa. So kalau kita punya bonded macam ni HHO, so ini structural formula ni salah. Okay, structural formula akan tunjuk O bonded dengan 2H. So ini adalah structural formula. Okay. And then yang kedua, structural formula ni ada 3 jenis cara lukis. Okay, cara melukis. Okay, so yang pertama ialah expanded. Okay, expanded macam mana? So expanded. Okay, expanded kita ada contoh kalau kita ada macam mana? C2H6 ataupun C3H6. Okay, so kalau expanded, apa yang kita akan buat ialah kita akan tunjuk dia punya bond dan kita akan tunjuk setiap elemen. Okay, so kita akan buat ni expanded. All bonds and all atoms are shown. Okay, and then yang kedua, kita ada condense. Okay. Kalau condense macam mana? Bond semua kita condensekan kecuali double bond ataupun triple bond. So kita akan dapat condense structure CH2, CH, CH3. And then satu lagi bentuk ialah skeletal. Skeletal ialah kita akan tunjuk bond sahaja. C dengan H kita tak akan tunjuk. So skeletal macam ni. So ini bentuk skeletal. So structural formula ada 3 jenis cara melukis, expanded, condensed dan skeletal. Okay. And then yang kedua, functional group. Okay, functional group apa? Functional group ialah atoms or group of atoms that characterize the compound. Okay, contoh kita ada apa? Kita ada C double bond C. Ni carbon-carbon double bond. Okay, ni carbon-carbon double bond. And then kita ada carbon-carbon triple bond. Okay, and then kita ada alcohol. Okay, so alcohol kita ada OH. Functional group ni adalah
OH. So inilah hydroxyl. Name of compound homologous series dia ialah alcohol. But functional group dia adalah hydroxyl. Okay, kemudian kita ada C double bond O. So ini kita panggil carbonyl. Okay, ni hydroxyl. Carbonyl, compound apa? Functional group bagi aldehyde dan ketone. Okay, and then kita ada C double bond O, and then dia bonded dengan OH. So ini kita panggil apa? Ini kita panggil carboxyl. Functional group bagi carboxylic acid. Okay, and then kita ada apa? Kita ada COC. So ini adalah alkoxy. Functional group bagi ether. Okay, apa lagi ya? Okay, kita ada C double bond O, OC. So ini adalah carbo, alkoxy. Ini adalah ester. Okay, ester. Okay, kemudian kita ada C double bond O, C double bond O. So ini kita panggil apa? Ini kita panggil acid anhydride. Okay, and then kita ada C double bond O. Sorry, kita ada N. Tak kisahlah NH2 ke, NH3 ke, NH2 ke, NH ke ataupun tak ada H. So kalau kita nampak N saja, ini adalah amino, functional group bagi amin. Okay, and then kalau kita ada combination C double bond O dan N, so ini kita panggil carboxamide, functional group bagi amide. Okay, so ni balik nanti, nanti buat revision sikit untuk functional group, okay? So functional group adalah kumpulan berfungsi bagi homologous series. Homologous series apa? Homologous series ialah alkohol, carboxylic acid, alkene, itu adalah homologous series. Okay. And then seterusnya isomerism. So isomerism ada 3 yang awak belajar untuk silibus awak. Okay. Yang pertama ialah chain isomerism. Chain isomerism, okay. Bila nak buat isomer, dia mesti at least awak compare ada 2 compound. Okay, contohnya kalau kita ada 1, 2, 3, 4 dan satu lagi 1, 2, 3 and then dia ada cabang. Okay, so ini kita panggil chain isomerism. Maksudnya longest carbon yang 4, ini ada 3. Okay, but dia ada 1 substituent. So dia still 4 carbon. 4 carbon dan hidrogen, sini ada 3, sini ada 2, ada 2, ada 3. So H ada 8. Yang ni pun ada 8. Sorry. 8 ke? 10. H 10. Okay, so itu chain isomerism. Yang seterusnya ialah chain yang seterusnya positional. Positional maksudnya apa? Kita ubah kedudukan functional group. So kalau functional group dia, kalau alcohol dekat carbon number 1, satu lagi dekat carbon number 2. So ini adalah positional isomerism. Okay, kenapa? Dua compound ini berbeza dari segi position of functional group. Okay, lastly, kita ada functional group isomerism. So functional group isomerism, contohnya apa? Contohnya antara alkohol dan ether. Okay, alkohol, functional group dia CH3, CH2OH. Okay, alright Syafiqah. Okay, and then ether CH3OCH3. But both compound ada 2 C, H ada 6 dan 1 O. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan functional group isomerism. Maksudnya molecular formula dia sama. Okay, yang ni pun molecular formula dia sama. Ni adalah C3H8O. Ini C3H8O. Okay.
So, ini ini untuk isomerism. So, tengok balik berbeza dari segi apa? Nama tu diberi dari segi dia punya perbezaan. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Any question? Tak ada. Okey, seterusnya saya masuk homework. Ni homework yang saya bagi waktu cuti. Okey. So, saya nak buat kita nak discuss. Okay. So, kita tengok soalan nombor 2. A. Homolytic cleavage of. So, soalan tu dia bagi yang ni, structure ni. Kemudian dia bagi satu arrow. Okay, apa maksud dia? Maksudnya, dia nak awak buat homolytic cleavage bagi bond yang dia tunjuk tu. Okay. So macam mana kita nak buatkan homolytic cleavage? So homolytic cleavage awak kena ada 3 benda. Yang pertama sekali mesti ada dia punya compound. Yang kedua kena tunjuk dia punya bond breaking. Okay, bond breaking dia macam mana? Okay, and then yang kedua mesti ada arrow ni. Okay, yang pertama menunjukkan bond breaking, yang kedua mesti ada arrow menunjukkan hasilnya apa. Dan yang ketiga, tunjuk dia punya products. Okay. So, first of all, kita tengok dekat sini. Okay, yang dia highlight tu, ataupun yang dia dah tunjuk arrow tu, tak perlu awak nak tulis arrow dia semula. Okay, maksudnya tak payah tulis arrow dia. Ni kita padam. Okay, maksudnya kita nak break bond yang dekat belah kanan antara C dan H. Okay, and then ini adalah homolytic cleavage. So, macam mana nak tunjukkan dia punya bond breaking? Homolytic ni maksudnya dia pecah sama rata. Okay, symmetry. Dalam satu bond ada berapa elektron? 2, betul. So, bila kita sama rata, maksudnya kita berbahagi seorang satu dapat. Okay, so maksudnya bond tengah ini dikongsi antara hidrogen dan karbon. Okay, dalam satu bond ada 2 elektron. So, satu elektron akan move ke kanan. Okay, arrow dia mesti single headed. Okay, yang ketiga mesti arrow. Okay, saya ulang balik. Mesti menunjukkan bond breaking. Yang kedua, wajib tengok arrow dia. Single headed ke double headed. Okay, so arrow-nya single headed, satu ke kanan, satu ke kiri. Jangan bagi benda elemen lain. Okay. Awak jangan bagi H yang ni pula, salah. Okay, sebab dia punya bond tu antara C dengan H je. Jadi dia akan bagi pada C. So itu ada bond breaking dan ada arrow yang betul. Okay, and then produknya apa? So produknya akan jadi free radical. Free radical macam mana? Free radical ini. Satu elektron dapat dekat C, satu elektron dapat dekat H. Okay, so dia punya produk betul. Okay, seterusnya untuk heterolytic cleavage. Okay, sama juga dekat sini. Kita yang ini hanya untuk tunjuk dekat mana yang dia nak break. Okay, so dia nak break dekat bond antara C dan O. Bila nak break antara bond C dan O, dekat sini O more electronegative than C. Electronegative, ini more electropositive. Maksudnya ada difference of electronegativity. Kekuatan electronegativity. Okay, antara C dengan H, electronegativity-nya tak berbeza sangat. Sebab tu dia buat homolytic cleavage. So, kita nak break, dia akan bagi pada siapa? Yang lagi elektropositif ke lagi elektronegatif? Siapa akan dapat banyak elektron lebih? Elektronegatif.
Yes. Okay. Kenapa? Sebab dah dia pun negatif kan. So dia akan tarik lagi banyak. So dia akan dapat 1, 2 elektron. So arrow awak mesti double headed. Okay. Mesti ada double headed. Dan menghala ke mana? Menghala ke O. Sebab O is more electronegative. Okay. Dan hasilnya apa? Hasilnya akan dapat this structure. Okay. Which is CH3 dia akan dapat positif. So ini adalah cation. Dan lagi satu adalah anion. Okay, OH minus ataupun kita boleh buat macam ni. Dekat mana negatif? Dekat O. Sebab dia dapat lebih elektron. Okay, dapat? Okay. Ada soalan tak untuk soalan nombor 2 ni? Tak ada? Tak ada. Okay. So, kita tengok soalan nombor 3A dan 3B. Okay. 3, question number 3, dia minta arrange the following carbocations in the increasing of order of stability. So, kalau carbocation lagi tinggi dia punya kelas, lagi stable. Okay, so first of all, kena identify kelasnya apa. So, structure number 1, kelasnya adalah, kita tengok ada berapa carboxyl. Berapa alkyl yang dia bonded. Okay, so kita tengok 1 bond, 2 bond, 3 bond. Okay, so dekat bond, ada 1 bond sahaja yang ada alkyl. So, ini kita panggil primary. And then, untuk struktur kedua, kita tengok bond. Okay, carbon ini ada berapa carbon yang attach pada dia? Ada 1, 2, 3. Maka ini adalah tertiary carbocation. And then, yang ketiga. Yang ketiga, dia tak ada alkyl pun ataupun carbon, tak ada carbon pun yang bonded pada dia. So ini kita panggil methyl. Okay. And then lastly, kita tengok carbon dekat tengah ni yang ditandakan positif. Okay, and then tengok dia bonded dengan berapa carbon? 1, 2. So ini kita panggil secondary. Okay, kemudian dah tentukan kelas. Okay, first step, tentukan kelas. Yang kedua, okay, susun. So, kita akan susun ikut increasing. Sebab dia nak increasing stability. So, increasing stability. So, yang mana yang less stable? Ialah methyl. Okay, so methyl followed by 1, followed by 4, followed by 2. So, jawapan ini betul. Okay, but cara menjawab macam mana? So, ini cara menjawab soalan. Okay, cara menjawab, kalau macam ni dia akan bagi salah. Sebab apa? Cara menjawab tak tunjuk pun siapa yang increasing. Okay, so macam mana nak betulkan this awak punya jawapan ataupun cara menjawab? Ialah ada 2 cara. Yang pertama, okay, kita boleh buat macam ni. Sama juga, arrow. Macam ni. Okay, kita dah buat. Kita dah buat comma. 1, 2, 3. So, apa yang tertinggal? Yang tertinggal, lukiskan arrow belah bawah. Dan tulis increasing stability. Okay, so ini cara menjawab yang pertama. Ataupun kita boleh buat macam ni. 3. Kita guna simbol less than 1, less than 2, less than 4, less than 2. Ini cara menjawab. Okay. So, sama ada awak comma, lepas tu tuliskan siapa increasing ataupun decreasing.
Ataupun kita terus tunjukkan dia punya increasing itu melalui dia punya simbol. Okay, dapat? Boleh follow? Okay. So, untuk soalan B pun sama. Lain kali labelkan this compound. So, kita label, saya nak label A, B, C. Okay. First step, tolong label. Okay. Dan yang kedua, okay. Ini label. Yang kedua, determine class. Okay, kelas untuk A ini adalah kelas methyl. Okay, kelas untuk B, tengok positif dekat mana. So, sini positif. Okay, and then tengok berapa carbon dia bonded. So, tengok cabang yang keluar daripada dia. 1, 2, 3. So, ini kita panggil tertiary. Okay, and then yang terakhir ataupun C, ada berapa carbon yang bonded pada dia? Okay, ada. Allah. Okay, ada 2. So, ini adalah secondary. So, nak susun macam mana? Okay, kita dah kelaskan. Kemudian kita tulis cara menjawab dia macam mana. Kita kena tahu dia increasing stability. So, kalau increasing stability, A less than C less than B. Okay. Done. Okay, untuk soalan number 4A. So, soalan 4A. Okay, kalau tak nak label, nak lukis semula dia punya structure macam ni. Untuk soalan number 4A ni. Boleh, tak ada masalah. Cumanya, macam saya cakap tadi, tuliskan dia punya simbol ataupun tambah bawah ni. Increasing stability. Okay. Sama juga untuk B. B pun sama. Okay. So, susunan dia punya structure tu dah betul. Okay. Kita boleh buat guna simbol juga macam ni. Okay. Ada soalan? Do you have any question? Tak ada. Okay. So, kalau tak ada, so ini untuk jawapan soalan 3 dan 4. Okay, soalan 3 dan 4. Okay, seterusnya kita tengok soalan type of reaction. Okay, so kita tengok jawapannya, betul ataupun tidak. Okay, so number 1. Number 1 is not rearrangement, dia adalah substitution. Kenapa substitution? Sebab tolong ingat ini adalah benzin. Benzin ini, setiap karbon ini ada satu H. So ni ada H, ada H, ada H. Ni ada CH3, H, H. Okay, and then apa yang dia buat ialah dekat sini satu hydrogen is substituted with Cl. Okay, so this is substitution. Okay, and then number 2. Number 2 addition, yes, betul. Sebab sini ada H, ni ada satu H. Okay, sini akan jadi sini H, ni ada 2 H. Maksudnya dia tambah masuk Br dan satu H. Okay, and then number 3. Number 3 is addition. Betul. Okay, nak tahu dia addition macam mana? Kita tengok ada double bond, dia akan jadi semua single bond. Okay, unsaturated terus jadi saturated. Okay, and then number 4. Substitution, yes. Cl is substituted with NH2. Betul. Okay, number 5. Substitution, yes. OH substituted with Cl. Okay, and then 6. Addition, betul. Daripada saturated jadi, unsaturated jadi saturated.
Okay, seterusnya. Okay, number 7, elimination betul. Because daripada saturated, tepu, semuanya single bond jadi unsaturated, jadi double bond. So dia eliminate. Okay, 8. 8 is not rearrangement. Kita tengok antara yang ni. CH3Br dan CH4. Okay, dalam compound itu sahaja dia buat substitution. Okay, satu H keluar, Br masuk. Okay, number 9. Number 9 macam soalan number 1. So dia adalah substitution. Okay, number 10, elimination, betul. Number 11 is substitution. Macam soalan number 1. Okay. Reaction to addition, betul. And then reaction 3 is substitution. Okay, substitution. Kenapa? Dia substitute OH dengan Br. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Ada? Amira, ada soalan? Panggil nama lah. Amira, ada soalan? Tak ada. Faik. Ya, boleh. Syabika. Faik ada? Faik ke Afiq? Tak ada. Okey. Afiq. Okey. Nuris tanya yang reaction 3 tu rearrangement. No, it's not rearrangement. Kenapa? Sebab kita tengok dalam satu compound hydrocarbon punya compound je. Ni, compound ini. Ini dengan produk. So, OH dengan Br ini yang kita gantikan. Alright. Okay, nanti saya akan bagi jawapan dia. Okay, ada yang tanya soalan pasir. Soalan pasir. Soalan pasir. Pasir mana? Sekejap. Okay, yang ini. Okay, soalan pasir. Compound CH3, CH2X can undergoes different types of cleavage. Identify the type of cleavage involved and draw the species form if X is more electronegative than carbon C ataupun X has about the same electronegativity. Okay, so kita tengok soalan number 1A. Question number 1A. Okay, question number 1A. Dia kata apa? Kalau dia ada CH3, CH2X. Okay. Kalau X is more electronegative dan C is more electropositive, maka apa yang dia akan buat? So ini adalah heterolytic cleavage. Yes. So dia akan move kepada X. Dua elektron dalam bond akan bergerak kepada X. So produknya apa? Produknya akan jadi CH3, CH, so sini jadi positif plus X negatif. Okay, and then ini A. Untuk 1B, okay, 1B dia kata CH3, CH, X
Same electronegativity. So kalau same electronegativity, maka ini adalah homolytic cleavage. Yes. Homolytic cleavage. So bila homolytic cleavage, maksudnya dia akan bagi sama rata. So satu elektron bagi pada X, satu elektron bagi pada C. So produknya akan jadi CH3, CCH. Ini akan jadi H. So sini dia akan free radical. Okay. So markahnya di mana? Markahnya ada 7. So markahnya akan jadi title 1, arrow 1, produk 1, 4. Okay. Ni. So sini 3. Okay, untuk B, homolytic cleavage 1, arrow 1 kiri 1 kanan, and then produk. So dapat 7 markah. Okay, seterusnya classify this compound, arrange this compound. Okay, so bila arrange this compound, so kita tengok compound ini dia ada satu C yang dia bonded, so ini adalah primary. Okay, and then carbon ini dia bonded dengan 3 carbon, so dia adalah tertiary. Macam mana saya tahu dia bonded dengan 3 carbon? Sebab carbon ni tak ada H. Okay, kalaulah dia ada 3 H, so dia akan bonded dengan satu C je, so dia adalah primary. Kalau dia ada satu H, kalau dia ada satu H, maksudnya dia akan bonded dengan 2 C, so dia adalah secondary. Okay. Kalaulah dia tak ada H, so ni adalah tertiary. So secondary tu, structure second adalah secondary, tertiary carbocation. Okay, and then untuk yang ketiga, ada satu H, maksudnya adalah secondary. So arrange the descending order. So alert dengan ini, descending. So kalau descending, awak susun ascending, salah. Okay, descending menurun. So maksudnya kita akan masuk nombor 2, paling stable, followed by structure 3, followed by structure 1. Okay, ini cara yang pertama, ataupun awak boleh buat 2, 3, 1, descending stable DT. Okay. Ada soalan tak untuk chapter 1? Ni malam karang ya. Ada UPS. So kita dah buat revision untuk chapter 1. Okay, tak ada. Ya, Rin dia ni. Rin nak tanya apa? Green. Dia ni, awak raise hand tadi? Tertekan. Okay. Alright. Chapter 1, semua satu topik. Ya, betul. Semua satu topik. Yang saya cerita tadi lah, isomer, structural formula. Okay, and then the objective, 20 questions. Okay? Alright. Okay, so seterusnya saya nak masuk chapter 2. Guna MOE ke email personal? Guna MOE lah senang. Okay. Ataupun nanti saya bagi link, kalau link, nanti saya bagi link. Sebenarnya mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang penting nama dengan kelas tu saya bagi link Telegram. Okay. Alright, so ada 20 minit saya nak masuk chapter 2. Ibu chapter 2 ada anak ke? Nanti saya bagi. Nanti saya bagi. Okay? Alright. Okay, sekarang ini kita nak masuk chapter 2. Okay, you are much stronger than you think. Okay, so kadang-kadang kita tak perasan Allah tu bagi ujian. Lepas tu
kita cakap, kenapa lah aku? Okay, so bila kenapa aku tu kita akan mempersoalkan lah kan. Tapi bila kita kata why not me? So why not me tu maksudnya kita faham lah, oh aku kuat sebenarnya. Okay, so tukarkan perspektif kita tengok ujian tu. Daripada why me, tambah ni, why not me? Okay, alright, so ini chapter 2. So, chapter 2, ni kita baru start belajar tentang alkenes. Okay, macam mana kita nak belajar organik ni? Organik ni, dia akan start dengan alkene, yang maksudnya compound yang ada C dengan H je dan tak ada functional group. Kemudian kita akan datang lagi complicated sikit, ada C dengan H tapi ada functional group C double bond C. Kemudian kita baru naik lagi sikit, kita akan masuk kalau PST akan belajar haloalkene. Lepas tu alkohol, dia naik OH. Lepas tu dia naik C double bond O. Aldehyde dan ketone. Kita akan belajar aldehyde dan ketone nanti. Lepas aldehyde dan ketone kita akan belajar apa? Kita akan belajar carboxylic. Functional group dia akan jadi makin complicated. C double bond O, OH. So itu cara nak belajar cara nak belajar organik. So that's why saya kata awal-awal ni mesti master dulu. Sebab apa? Nanti bila dah hujung-hujung dia akan jadi lagi senang. Okay, so kita tengok chapter 2.1 structures of alkenes. Okay, so hydrocarbons are organic that contain only carbon and hydrogen atoms. Okay, contohnya apa? Alkane, alkene, alkyne, arene. Okay, alkene tu maksudnya tak ada functional group. Alkene ada C double bond C. Alkyne ada C triple bond C. And then benzene, structure yang ini. Okay. And then hydrocarbon terpecah pada dua. Yang pertama saturated, yang kedua unsaturated. Ni dah bincang maksudnya. Saturated ada carbon single bond sahaja. Unsaturated at least mesti ada double bond. Okay. Seterusnya, bentuk structure. Kita dah belajar sebelum ni, kita jumpa acyclic alkenes. Acyclic tu maksudnya straight chain. Okay. Yang kedua cycloalkene maksudnya rantai itu dalam bentuk cycle ataupun cyclic. Okay. Cyclic alkene. Okay. Dan sekarang ni kita nak masuk nomenclature. Nomenclature ialah penamaan compound. Okay. Korang dah belajar ke belum? Waktu SPM dulu? Pernah tak belajar? Dah kan? Okay, ini hanya ulangan. Tapi saya akan ulang balik lah betul-betul. Okay, so nomenclature, penamaan of compound, naming of compound. Awak kena ingat, naming dia sebiji macam nama orang Islam ataupun orang Melayu. Iaitu, kita ada nama apa? Kita ada nama kita, lepas tu ada nama ayah ataupun nama parent. Okay, so dia mesti ada ini, parent chain dan substituent. Okay, so you must know ada dua part. Parent punya nama dan substituent ataupun anak dia punya nama. Okay. Parent duduk belah kanan, substituentnya duduk belah kiri. Okay. So kena faham bila nak and then bila nomenclature dia ada dua. Yang pertama sekali dia minta awak draw. Dia bagi nama dan dia suruh awak draw structure. Contohnya, dia bagi alkene ialah butin. Macam mana structure butin? So, awak kena lukis. Ataupun, dia bagi structure dan dia suruh awak bagi nama. Tapi bukanlah bagi nama sesuka hati. Okay? Kita kena tahu nama dia siapa. So, teknik memberi nama ni pun ada
step dia. Okay, so first of all, kita akan belajar cara draw dulu. Okay, so cara draw, first step mesti tahu parent punya bentuk. Yang kedua, mesti tahu chain punya bentuk. Chain ataupun substituent. Mesti tahu bentuknya macam mana. Okay, nak tahu parent dengan chain, awak kena belajar macam mana nak determine nama parent dan macam mana nak determine nama chain. Okay, so, ini adalah parent. Parent bagi alkene. Alkene ialah, kita akan bagi nama, kalau satu carbon namanya methane. Kalau dua ethane. Kalau tiga propane. Yang ini wajib ingat. Okay. Math untuk satu, heptane, heptagon. So, dia 7. Octagon, 8. Okay. Kalau dekat Amerika, dia ada pentagon. Bentuknya ada 5. Okay, pentagon tu bentuknya macam ni. Kalau dalam movie ataupun cerita Avengers ke apa ke, diorang ada pentagon macam tu. Ini bangunan kerajaan diorang. Okay. So, bentuknya ada 5 bucu. Okay, ataupun 5 carbon. Okay, so yang ni kena ingat. Decane 10. Awak hanya belajar sampai 10 je. Okay. Itu nama parent. Nama-nama parent dan berapa carbon yang awak kena lukis. Yang kedua, substituent. Substituent ni yang susah sikit. Okay, substituent namanya akan jadi banyak jenis. Okay. Kalaulah satu carbon, kalau parent namanya methane. Okay, ujung dia N. Kenapa N? Sebab dia alkene. Kalau alkohol, methanol. Okay, methane. Methane tak ada. Ethene. Ethene untuk alkene, 2 carbon. Tapi kalau 2 carbon alkene, ethane. Okay, ethana. So, sekarang ini kalaulah dia satu carbon tapi dia sebagai substituent. So, kita akan gantikan N dengan il. So, YL ni ialah nama of substituent. So, kalau nampak YL dia adalah substituent. Okay. So, kalau satu carbon namanya methyl, yang kedua ethyl, yang ketiga propyl. Ada 3 carbon, 3 carbon, so namanya propyl. But dia ada 2 bentuk yang kita boleh lukis. Okay. Satu N-propyl, N ni maksudnya normal. Normal maksudnya dia bonded pada parent dekat carbon number 1. Sekejap lagi saya tunjuk. Dan yang ketiga isopropyl. Yang ini dia bonded dekat mana? Dekat carbon yang ke-2. Contoh kalau saya ada parent saya ada 5 carbon. Kalau 5 carbon namanya pentane. Parent. Sekarang ini kalau saya nak lukis bentuk substituent, propyl. Dekat mana propyl? Dekat carbon yang ke-3. Dekat carbon yang ke-3, saya nak lukis propyl. So, saya akan lukiskan 1, 2, 3 dan dia bonded dekat carbon number 1. Parent tu, dia bonded kepada parent dekat carbon nombor 1. Itu ialah propyl. Kalau isopropyl, dia bonded dekat carbon yang ke-2. Boleh nampak tak? So, apa beza? So, ini adalah dia punya parent. Okay, substituent ni ialah substituentnya 1 propyl. Okay. Satu lagi isopropyl.
Okay, bonded pada carbon yang kedua. Ataupun kita akan nampak bentuk dia akan jadi macam ni. Okay. So ni parent. Kemudian kalau isopropyl dia akan jadi bentuk dia macam ni. Nampak ada cabang. Ini kita panggil isopropyl. Okey, 4. Okay, seterusnya butil. Kalau 4 carbon substituent namanya butil. Butil ni ada berapa bentuk yang dia boleh lukis? 4 bentuk. 1 normal butil iaitu bonded pada carbon number 1. Ataupun sec butyl, secondary butyl, as is ni secondary ya. Okay, kenapa? Sebab carbon dekat butyl ini adalah carbon yang secondary. Tapi bila dia dah attach pada parent, dia akan jadi tertiary carbon. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, isobutyl bentuknya ialah macam isopropyl. Isopropyl. Kenapa? Ada 1 carbon, 1, 2, 3 carbon. Okay. Kalau isobutyl macam mana? 1, 2, 3. Cabang dia ada bentuk ikan ni. 1, 2, 3 carbon. Carbon yang keempat sini. So dia bonded dengan parent. Ni parent. So dia akan jadi isobutyl. Kalau isopentyl macam mana? 1, 2, 3. Ini isobutyl. Isopentyl. Ini isobutyl. Ini isopropyl. Okay, contoh kalau ada lagi isohexyl. So bentuk dia akan macam mana? Yang merah ni parent. Okay, and then isohexyl 1, 2, 3, 4. Lagi banyak. Berapa tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Itu bentuk iso. Okay. And then kalau third butyl bentuknya macam mana? Third butyl, so dia ada bonded dekat tertiary carbon. Dalam butyl tu, so dia ada tertiary carbon. Okay. Tapi bila dah attach pada parent, dia akan jadi quaternary. Okay, ada soalan tak setakat ni untuk butyl 4 carbon? Soalan? Okay, tak ada. Okay. Pentyl. Pentyl ini sama je lah. Okay. Bentuk dia ada N-pentyl, isopentyl dan neopentyl. Neopentyl ini ialah dia bentuk dia macam ni. Okay. Dia cluster. Bentuknya macam cluster macam tu. Okay. So, saya tunjuk contoh soalan. Apa soalan ni? Okay. So, macam mana nak tengok dia punya nama? Macam saya tadi, saya tunjuk parent. Awak kena tahu nama parent dan nama substituent. Dan position of substituent. Okay, yang pertama kena tahu parent dia berapa carbon. Okay. So kalau kita tengok kat sini, octane. Maksudnya ada 8 carbon. Substituent. Substituentnya dekat mana? Substituentnya ini. Methyl. Okay, saya tekan. Substituent methyl dan ethyl. Okay, tapi kena alertkan dekat sini, methyl ni dia tulis di. Maksudnya ada 2 bilangan methyl. Ada 2.
dekat mana positionnya? Ini position. Position dia dah state. Depan nama of substituent. Okay. So ethyl ada 3 carbon. So ethyl substituent ethyl dekat carbon nombor 3. Substituent methyl ada 2. Dekat mana? Dekat carbon 2 dan 3. Okay, so first step apa? First step mesti parent dulu yang kita akan buat. Okay, so draw parent. Octane has 8 carbon. So ini 8 carbon. So lukiskan 8 carbon. Kemudian identify position and number of substituent. Okay, kena alert dekat carbon mana? Carbon 3 dan carbon 2. Dekat 3 ada 2. Dekat carbon 2 ada 1. Kemudian yang ketiga, identify structure of substituent. Okay, so kita ada ethyl dekat carbon number 2 and dia ada dekat carbon number 2. Dekat carbon number 3. And methyl ini ada dekat carbon number 2 and 3. So methyl ada 1 carbon, ethyl ada 2 carbon. So kita akan lukiskan dekat carbon yang kedua ada methyl, carbon yang ketiga pun ada methyl, carbon ketiga ada satu lagi ethyl. Okay, dan lengkapkan, complete all the remaining bonds of carbon with hydrogen. So, lengkapkan dengan hydrogen. So, done. Okay, dapat tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada? Okay, saya tunjuk contoh. Okay, tunjuk contoh 2, 3, 4 trimethyl pentane. First of all, identify parent. So, parent ini adalah pentane. Ada berapa carbon? Saya cepat je. So, ada berapa carbon? 5 carbon. So, yang ini yang akan lukis dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian substituent. Okay, determine. Il. Tak ni. So, methyl. Okay, methyl. Bentuk dia macam mana? Bentuknya ialah satu carbon which is CH3. Okay. Ada berapa bilangan dia? So, ni try. Ada 3 methyl. Dekat mana? Dekat position 2, 3, 4. So, kita tengok kat sini, carbon 2. Kalau korang label, tolong label ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Korang boleh nomborkan, nak start dari kiri ke kanan boleh, ataupun kanan ke kiri pun boleh, ikut suka. Yang ini boleh ikut suka. Okay, so 2, 3, 4. Kemudian masukkan structure substituent. CH3, CH3, CH3. Okay, dan lengkapkan dengan hydrogen. So sini 3H, 1, 1, 1, 3H. Okay, boleh dapat? Ada soalan? Okay, kalau perasan saya lukis campur-campur. Bentuk condensed ada, expanded pun ada. Okay, satu lagi contoh. Okay, parent. Parent dia adalah octane. Okay, in octane. Jumpa il dia adalah parent. Dah jadi substituent. So, octane ada berapa carbon? 8 carbon. So, kita buat 8 carbon. Okay, sekarang ni, tadi saya buat bentuk CCC kan. Kalau saya nak lukis bentuk skeletal, parent dia sebagai skeletal, boleh tak? Boleh, tak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dekat carbon, kita ada berapa substituent? Awak tengok ada berapa position?
1, 2, 3. So maksudnya ada 3 substituent. Dekat carbon nombor berapa? 2 dan 3. So keluarkan dekat 2. Dekat 2 ni ada 1. Dekat 3 ni ada 2. Okay. So dekat carbon nombor 2 ada dan 3 ada methyl. So tulislah CH3. Sini CH3. Okay, and then carbon nombor 3 ada isopropyl. Ingat balik isopropyl tu bentuk dia macam mana? Ada cabang ikan kan? Ekor ikan. So boleh buat macam ni. So ini adalah 3 isopropyl to 3 dimethyl octane. Betul tak? So H2 awak nak isi boleh, tak nak isi pun tak apa. Sorry. Untuk skeletal dah tak payah nak tulis H. Okay. So cukuplah ini. So ini jawapan dia. Okay, boleh. Yang ini pun sebenarnya kita boleh buat macam ni. Pentane. Okay, dekat 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ada methyl. So dah lah habis. So jawapan dia ini. So awak boleh bentuk skeletal boleh. Awak nak buat combine pun boleh. Nak tak sini CH3, CH3, CH3 boleh. Ataupun awak nak buat lukis expanded semua pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena ingat bila lukis expanded, H wajib letak lengkap. Kalau tertinggal, satu salah. Okay. Alright, so dah pukul 10. So itu sahaja. Oh, sekejap. Kerja rumah. Kerja rumah. Tolong buat soalan 2. Ini soalan tutorial lah. Soalan 2, 4 dan 6. Tutorial ni homework. Homework. Question 2, 3 and 4. 2, 4, 6. Example 2. Ataupun boleh tulis lengkap lah. 1, 2, 3, 4. So kita boleh tulis ni CH3, CH3. Ni kalau saya nak lukis dalam bentuk expanded dan condense. Okey, dah. Okey, ada kelas kan lepas ni? Ya, madam. Okay, so kalau macam tu kita endkan kelas kita hari ni. So nanti saya akan upload dekat YouTube untuk this lesson. Okay, so esok kita akan bincang soalan 2, 4 dan 6. Okay, so itu sahaja. Thank you semua. Bye. Thank you, madam. Welcome.